Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama walana wa khususan ila ruh almarhum Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi imtamim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika fatuhal 'arifin wanshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada pagi yang penuh keberkatan ini. Kita dapat berhimpun di dalam satu majlis yang sangat-sangat diberkati dan dirahmati oleh Allah, yakni kita berhimpun di majlis ilmu yang padanya itu mempunyai banyak faedah yang besar belaka. Saya nak semak bahawa kita pada minggu lepas sudah habis di muka surat 31 ketika kita bersiaran di Tarbiyatun Nisa Tuaran Sabah. InsyaAllah hari ini kita mulakan bahagian yang kedua, prinsip amal lahiriah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membahagikan kitab Arba'in fi Usuluddin ini dalam 3 bahagi. Pertamanya, bahagian pertama iaitu bahagian prinsip ilmu yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Rasul dan kepercayaan kita kepada rukun iman yang 6 perkara. InsyaAllah bahagian yang kedua akan menyentuh tentang prinsip amal lahiriah, yakni perkara-perkara yang berkaitan dengan amal-amal yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk diamalkan, yakni amalan-amalan zahir seperti solat, berpuasa, berzakat, berhaji dan umrah dan sebagainya. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang memang terkenal alim dalam bahagian urusan fiqh dan juga tasawuf ini, menggandingkan pengetahuan tentang perkara-perkara yang wajib dilaksanakan di dalam amal-amal ini, termasuk yang kita sebutkan solat, beserta dengan ruhnya sekali, yakni kehadiran hati dan keikhlasannya, kerana faktor luar dan dalam bagi satu-satu ibadat itu
wajib ditekankan. Sebab itu Imam Ghazali banyak pendekatannya kalau dibicarakan tentang rukun-rukun solat disebutkan dengan adab-adab solat. Baik, insya-Allah kita mulakan dahulu tentang prinsip amal lahiriah yang pertama. Prinsip yang pertama berhubung dengan solat. Sebelum saya nak membaca satu persatu, sukalah saya menerangkan sedikit tentang latar belakang bagaimanakah hadirnya kewajipan amalan-amalan yang ditetapkan oleh Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Intisari segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan cara beribadat akan Allah Ta'ala. Maksudnya kehasilan ilmu kita ataupun buah daripada segala ilmu iaitu kita bukan sekadar mengetahui cara mengerjakan satu-satu amalan yang diperintahkan dan juga cara beribadat akan Allah Ta'ala. Malah kita melaksanakannya. Taat dan ibadat itu ialah mengikut aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, pada segala larangan dan perbuatan. Segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang kita buat, yang kita tinggalkan juga hendaklah mengikut peraturan syariatnya, yakni syariat Allah. Kalau tidak, maka ia akan menjadi dosa seperti halnya bila seseorang itu berpuasa di hari raya misalnya dan di hari-hari tasyrik, iaitu pada tarikh 11 hingga 13 Zulhijjah, maka seorang itu telah melakukan maksiat. Atau engkau atau seorang yang solat yang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa walaupun zahirnya engkau telah melakukan sesuatu yang nampak berbentuk ibadat. Ini juga adalah perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebenarnya kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini timbul daripada rasa cinta, rasa kasih, rasa bersyukur kepada Allah dan rasa kasih, rasa sayang kepada Allah itu timbul dari pengenalan kita kepada Allah. Kita tidak akan kenal Allah melainkan kita berusaha mempelajarinya dan mengetahui segala hukum sifat dan hukum ketuhanan itu. Baik, apakah sebenarnya hakikat kehambaan seorang hamba itu? Ini juga Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tekankan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Kata Imam Al-Ghazali, ubudiyah, yakni perasaan kehambaan itu mengandungi 3 perkara. Pertama, menjaga hukum-hukum syariat. Orang yang betul-betul mentaati Allah, betul-betul menjadikan dirinya hamba kepada Tuhan yang Maha Agung, dia sentiasa menjaga hukum-hukum syariat. Yang kedua, dia redha dengan qada dan qadar serta pembahagian Allah. Apa saja yang datang kepadanya. Sama ada cukupkah, tak cukupkah, banyakkah, sikitkah, semuanya itu ia redha kerana ia sudah ketentuan dan ia adalah qadar yang telah dibahagikan oleh Allah kepadanya. Dia tidak keluh kesah. Ini tanda orang yang ada pada hatinya perasaan kehambaan itu. Yang ketiga, bahawa engkau mencari keredaan Allah
walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendakmu sendiri. Apabila bertembunglah satu keadaan di mana perkara ini adalah memberikan kebaikan kepada diri, tetapi pada masa yang sama ada pekerjaan di hadapannya itu tentang kewajipan ataupun kehendaknya menolong agama Allah, maka yang manakah orang ini akan memilih? Dia nak memilih keridhaan Allah ataupun dia nak mementingkan atau mengambil kepentingan daripada kehendaknya sendiri. Maka mereka yang mencari keridhaan Allah lebih dan meninggalkan kehendaknya sendiri, itu adalah orang yang ada padanya perasaan ubudiyah ataupun kehambaan, tambahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita bercakap dengan solat, apakah yang kita perlu mengetahui tentangnya? Sudah tentulah kita mengetahui dan wajib kita i'tiqad, yakni percaya di hati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas hambanya yang mukallaf solat waktu 1 hari 1 malam, iaitu, jadi maknanya wajib atas hambanya yang mukallaf solat 5 waktu 1 hari semalam, iaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103. Faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, maka dirikan sembahyang itu dengan sempurna sebagai mana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang beriman yang tertentu waktunya, yakni yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Baik, kita baca kitab Imam Al-Ghazali di muka surat 33, prinsip 1 solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li zikri, artinya dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Bila disebutkan wa aqimis salah, kita lihat tafsir dalam menghuraikan ayat-ayat yang berbunyi wa aqimis salah, maka diberikan dengan maknanya dan dirilah salatmu dengan sempurna. Ya, bila dia kata aqimis salah, dirikan salat dengan tekun, dengan sempurna, dengan ikhlas. Nabi SAW bersabda, solat adalah tiang agama. Ketahuilah bahawa saat kamu solat, kamu sedang bermunajat kepada Tuhanmu. Yakni kita berdepan dengan Allah, kita berkata-kata dengan Allah, kita menghadapkan muka kita kepada zat Allah yang mulia. Dan sudah tentulah kita itu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perhatikanlah bagaimana kamu solat. Memandangkan orang yang solat itu sedang bermunajat dengan Tuhannya, sudah tentulah persiapannya, luar dan dalam, anggota yang zahir, pakaiannya, kebersihannya, serta wuduknya, dan segala kebersihan diri pada pakaian pada tempatnya itu berada dalam keadaan yang bersih. Kemudian, orang yang membesarkan Allah, yang memunajat kepada Allah, mengetahui kaifiat ataupun cara-cara untuk menunaikan solat ini dengan betul dan sempurna. Dan ketika hati orang-orang yang solat itu penuh dengan khusyuk, penuh dengan tawadhu', merendah diri kepada Allah, penuh dengan ingatan kepada Allah pada segala perbuatan-perbuatan solatnya. Maka
Peliharalah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, 3 perkara. Sebelum itu, apabila disebutkan kedudukan solat di sisi Allah sebagai tiang agama, harus juga kita fahamkan bahawa rukun Islam yang paling agung selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah adalah solat. Ya, kedudukan solat dalam agama, kalau mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, umpama kedudukan sebuah kepala di atas tubuh kita. Tidak bermakna tubuh itu kalau tidak ada kepala. Maknanya juga tiadalah agama yang tidak melakukan solat. Solat dengan agama terlalu kuat hubungan, yakni merupakan tiang baginya. Maka 3 perkara yang dituntut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada kita, yang menjagakan akan amalan-amalan lahiriah seperti solat ini, iaitu 3 perkara usaha kamu termasuk orang-orang yang menjaga dan mendirikan solat. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk mendirikannya. Firman-Nya yang bermaksud, dirikan solat olehmu dan dirikan solat oleh kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, solatlah atau solatlah kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menjaga solat dalam firman-Nya, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Artinya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya. Baik. Banyak dalil-dalil yang ditunjukkan di dalam kitab ini tentang kemestian ataupun kewajipan kita mendirikan solat dengan sempurna. Walau bagaimanapun, sudah tentulah apabila disuruh oleh Allah kita melakukan amalan-amalan terbaik ini, Allah telah berjanji pula untuk memberikan ganjaran-ganjaran yang lebih besar kepada mereka yang menjaga solatnya, yakni menjaga solat itu yang baik pada zahir dan pada batinnya. Sebaik-baik solat ialah kita mengikut akan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan solat. Kerana Nabi pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," yang bermaksud, solatlah kamu semua seperti kamu melihat aku solat. Jadi kita yang tak sempat hidup ketika hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentulah kita solat seperti mana kita mengetahui akan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, berlandaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berita-berita, khabar-khabar daripada sahabat, kemudian dibawa oleh para tabi'in, para tabi'un yang sampailah kepada kita semua. Walau bagaimanapun, kita lihat apa perkara yang kita nak kaitkan tentang keakhlakan atau kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana pernah dinukilkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab tafsirnya, di mana beliau berkata, sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai ummul mukminin, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah berkata, akhlaknya adalah Al-Quran. Kemudian Aisyah membaca ayat. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat Al-Quran
qad aflahal mu'minun, sampailah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kemudian berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seperti itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu di dalam ayat yang dibaca oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi menggambarkan beberapa perkataan berhubung dengan salat. Sudah tentulah di dalamnya ada menyebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni mereka-mereka yang pada salat mereka itu khusyuk. Kemudian di akhir ayat yang dibaca oleh Sayyidatina Aisyah itu menyambungkan lagi perkataan akan firman Allah yang berkaitan dengan solat, yakni walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka-mereka yang menjaga ataupun mereka-mereka yang di atas mereka itu menjaga akan solat-solat ataupun segala solat-solat mereka itu. Ini adalah di antara kaitan dengan perbuatan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan tentang akhlaknya Nabi itu ialah Al-Quran. Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, apabila diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengar dari mukanya seperti lebah madu. Kemudian kami diam beberapa saat. Kemudian kami menghadap kiblat sambil mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, tambahlah kepada kami ilmu, jangan tinggalkan kami, muliakan kami, jangan hinakan kami, berilah kepada kami, jangan engkau halangi, dan berkatilah kami, jangan tidak, redhalah atas kami, redhalah kami. Kemudian baginda Nabi SAW yang di hadapan itu bersabda, telah turun kepadaku 10 ayat yang kita bacakan tadi, ayat dalam surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim yuhafizun. Sampailah yang kita baca, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Itu. Nabi SAW bersabda, telah turun kepadaku 10 ayat. Barang siapa mengamalkannya, maka dia akan masuk syurga. Masya Allah, tabarakallah. Maka jagalah betul-betul solat kita. Jadikan ia yang khusyuk. Jadilah ia yang terbaik. Lebih baik daripada yang dahulu-dahulu. Dan jadilah solat kita itu adalah sentiasa dijaga. Dijaga rukun dan syarat. Dijagakan segala kebersihan hati padanya. Dijagakan ingatan kita terhadap segala perbuatan dan bacaan kita padanya, insya-Allah. Baik. Dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini, Imam Ghazali menyebutkan kepada kita, peliharalah 3 perkara dalam kita mendirikan solat. Sesuai dengan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga solat itu, sesuai di mana
Nabi SAW, siapa beramal dengan Al-Quran yang menyebutkan jagalah solat itu dan beramal dengannya, pastilah dia akan masuk surga. Mari kita lihat apakah 3 perkara yang dituntut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk kita menjaga solat ini. Pertama, menjaga kesucian dengan menyempurnakan wudhu sebelum solat. Pastikan solat ini ada bahagian penjagaan zahir, ada penjagaan batin. Mesti solat ini ada yang bahagian luarnya yang dipanggil zahir, ada bahagian dalamnya yang dipanggil batin. Kena ada kedua-duanya baru sempurna. Perkara yang berkaitan dengan luarannya, iaitu segala bacaan dalam solat, rukun-rukun solat, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan sah solat itu, termasuk wudu yang sempurna. Itu perkara luaran. Manakala perkara dalaman pula adalah seperti hadir hati, khusyuk dalam solat, ikhlas dalam solat, penghayatan kita ketika kita solat, memahami makna bacaan dan perbuatan serta bertasbih. Maka dalam hal ini kita mesti menjaga kedua-duanya. Jaga badan, yakni luaran solat, dan jaga hati dalaman solat. Kemudian kita mendengar Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membuat perumpamaan. Ya, jika orang yang menjaga baik akan solat yang luaran, tetapi tidak menjaga dengan baik sifat ataupun solat dalaman, seperti khusyuk, hadir hati dan sebagainya, perumpamaannya adalah seperti menghadiahkan seorang pelayan yang cantik kepada raja yang besar, tetapi tiada ruhnya, yakni telah mati. Sebab apa? Ruhnya tidak ada. Solat yang tidak hadir hati, yang tidak ikhlas, yang tidak ada khusyuknya, maka dianggap solat yang sudah tidak ada ruh, yang sudah mati. Begitulah sebaliknya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana kita dapat lihat di dalam kitab-kitab solat yang kecil-kecil yang kita baca, seperti Munyatul Musalli, ya, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang menghuraikan perkara ini. Ya, perumpamaan satu lagi, orang yang jaga hati tetapi luarannya pula tidak elok. Wuduknya tidak sempurna misalnya. Kemudian bacaannya tidak betul. Perbuatannya tidak tertib dan sebagainya. Maka itu diumpamakan oleh Imam Ghazali sebagai seseorang menghadiahkan kepada raja yang besar seorang pelayan yang terpotong tangannya, yang terpotong matanya, yang terpotong hidungnya, walaupun nampak kelihatannya hidup, tetapi tidak cantik pada tubuh badannya. Ini sudah tentulah mengundangkan kemurkaan raja yang besar itu. Maka dianggap ia satu penghinaan. Apatah lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam solat. Kita membesarkan Allah, tetapi kita mencuaikan solat kita. Kita seolah menghina Allah, na'udzubillahi min zalik, dan kita merendahkan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ingatan ini kita sentiasa beristighfar dan mengangkatkan martabat dan kesempurnaan solat itu, supaya terhasillah yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Agung,
yang banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Baik. Jadi kita ulang balik, adab yang pertama yang mesti ada bagi orang yang melakukan solat, menjaga kesucian dengan menyempurnakan wudu sebelum solat. Menyempurnakannya dengan mengerjakan semua amalan sunatnya dan zikir-zikir yang diriwayatkan pada setiap tempat. Bukan takat kita sempurnakan wudu, kita sempurnakan persiapan kita sebelum solat dengan pakaian yang sempurna, dengan pakaian sunnahnya, dengan kebersihan pada badan, pakaian dan tempat solat. Juga kita mesti menyempurnakan mengerjakannya dengan segala amalan solat, sunat dalam solat itu. Seperti mana solat yang telah sunat-sunat yang telah ditetapkan. Sunat ab'ad dan juga sunat-sunat hay'ah. Ini kita kena pelajari. Ya, sunat-sunat ab'ad yang ada 8 itu wajib kita pelihara. Kalau kita terlupa padanya, dituntutkan sunat untuk kita sujud sahwi. Manakala sunat-sunat hay'ah, apabila kita terlupa padanya atau sengaja meninggalkannya, tidak dituntut kita pada melakukan sujud sahwi. Walau bagaimanapun, sunat-sunat ini ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga betul-betul, ya, ingatkan segala bacaan-bacaan yang ada. Juga berhati-hati dalam memelihara kesucian pakaian, badan dan kesucian air yang digunakan untuk berwudu. Maka tak dapat tidak, apabila kita nak solat, mesti kita sempurnakan wudu. Kalau wudu tak sempurna, tak sah pula solat kita. Kerana dia adalah disebutkan dalam kaedah lil wasail hukmul maqasid. Ya, bagilah kerana nak capaikan pengesahan dalam ibadat kita, jalan-jalan kepada ibadat itu mestilah kita sempurnakan seperti sempurna wudu bagi tujuan mendapat ke pengesahan pada solat. Tidak membuka pintu was-was, kerana sesungguhnya syaitan berusaha membuat kita was-was dalam bersuci sehingga mensia-siakan banyak waktu ibadat. Jadi kita juga disebutkan Imam Ghazali, jangan buka pintu was-was. Hati kita hendaklah tenang, hati kita hendaklah teguh, dan hati kita hendaklah sentiasa yakin dengan apa yang kita buat, apa yang telah kita buat. Jangan banyak was-was. Ramai yang melakukan was-was sehingga terlalu banyak waktu dihabiskan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia itu. Yakinilah, kerana yakin itu mengalahi segala was-was. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan kesucian pakaian adalah kulit luar. Kemudian menyucikan badan yang merupa kulit yang dekat. Kemudian membersihkan hati yang merupakan isi batin. Imam Ghazali seolah-olah membuat lapisan-lapisan kulit pula. Ya, pakaian kena suci sebab dia kulit luar. Badan mesti bersih daripada segala kekotoran, dan maka kulit badan itu merupakan kulit yang dekat. Kemudian membersihkan hati yang merupakan isi batin. Dengan menyucikan hati dari najis-najis akhlak tercela merupakan bentuk penyucian yang paling penting. Sebagaimana akan kami huraikan dalam bahagian ketiga. Maknanya di sini kita mesti tahu hukum-hukum dan kaedah-kaedah kita berwudu. Ya, sebab ada kaedah-kaedahnya. Dengan berwudu ini menggunakan air yang mutlak, kita mesti mengenalkannya. Kerana tidak sah kita melainkan berwudu dengan air yang mutlak. Jadi kita kena mengaji bahagian-bahagian air
bahagian-bahagian taharah, bahagian-bahagian yang membersihkan, kenal akan najis-najis dan bagaimana menyucikan najis-najis itu mengikut qadar-qadar ataupun jenis-jenis najis itu. Akan tetapi penyucian lahiriah juga mempunyai pengaruh dalam membuatkan terangnya cahaya hati. Mengapa kita nak kena jaga semua ini? Ya, mengapa kita nak jaga penyucian yang berbentuk lahiriah ini? Seperti suci pada badan, suci pada pakaian, suci pada tempat sembahyang. Kerana ia mempunyai pengaruh dalam membuatkan terang cahaya hati. Kalau hati pun gelap, maka sudah tentulah tidak akan mendapat petunjuk, tidak mendapat akan ilham, tidak akan mendapat segala taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saat kamu menyempurnakan wudu dan merasakan kebersihan lahiriahmu, maka di dalam hatimu akan menemui kelapangan dan kebeningan yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Kalau betul-betullah kita ini menjaga kebersihan lahiriah tubuh badan kita kerana Allah, dan kita buat itu kerana kita memuliakan dan membesarkan keagungan Allah itu, maka sudah tentulah dia memberi kesan kepada hati kita, yang mana hati akan berasa lapang, hati akan berasa hening, hati akan berasa seronok untuk melakukan ibadat itu. Itu kerana adanya rahsia hubungan antara alam nyata dan alam malakut. Ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Mengapa kita harus jaga kebersihan luaran? Kerana dia ada kaitan dengan kebersihan hati. Hubungan itu. Sesungguhnya badan secara lahiriah adalah termasuk alam nyata dan hati termasuk dalam alam malakut dengan asal fitrahnya. Ya, Allah menilik pada hati kita, bukan menilik pada tubuh badan kita. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, kebersihannya, keikhlasannya, kecantikannya, kemuliaannya. Turunnya ia ke dalam alam nyata seperti orang asing yang turun dari gunung. Ini perumpamaan dibuat oleh Imam Ghazali berhubung dengan kebersihan hati dengan kaitan kebersihan lahiriah ataupun kebersihan tubuh badan. Sebagaimana cenderungnya pengetahuan hati memiliki pengaruh terhadap anggota tubuh, maka demikian pula cahaya-cahaya naik dari anggota tubuh ke hati. Kerananya solat diperintahkan. Meskipun ia merupakan gerakan anggota tubuh yang masuk ke dalam alam nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang solat sebagai sebahagian dari dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara dari duniamu ini yang aku jadi mencintainya. Ya. Ini menunjukkan bahawa walaupun Nabi SAW memandang solat itu ialah sebahagian daripada aktiviti keduniaan yang dilakukan di atas dunia ini, tetapi perkara ini dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara ini dititik beratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana amal ini akan menjadi tanda ubudiyah hamba, ketaatan hamba kepada Tuhan yang Maha Agung. Maka bila ibadat ini merupakan perkara yang penting yang menyampaikan kepada pendekatan ataupun penglihatan Allah kepada diri orang yang mengamalkannya, maka hendaklah kita mengelokkan amalan solat kita ini. Maka janganlah kamu menjauhkan diri dari pengaruh kesucian zahir terhadap kesucian batin. Ini pesan Imam Ghazali. Jangan kita mudah-mudah tak ambil
kita ambil tahu tentang kebersihan zahir kerana dia ada kaitan memberi kesan kepada kesucian batin. Ya, kita jagalah baik-baik perkara ini. Di dalam aneka ragam ciptaan Allah Subhanahu wa taala terdapat urusan yang lebih menakjubkan daripada perkara itu. Hal itu dapat diketahui dengan pengalaman. Sesungguhnya orang yang menggauli istrinya apabila sentiasa memandang pada putih yang bercahaya atau merah seperti darah sampai hal itu mendominasi dirinya, maka warna anak yang lahir akan cenderung pada warna yang dominan. Sesungguhnya janin kali pertama bergerak di perut, bentuknya cenderung menjadi baik apabila ibunya pada saat itu menyaksikan bentuk yang baik, lalu gambaran tersebut menguasai dirinya. Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nak cuba menerangkan kepada kita, ya, berbagai-bagai ciptaan, rekaan Allah Subhanahu wa taala terdapat urusan yang lebih menakjubkan daripada ciptaan itu. Ya, jadi hal ini dapat dilihat daripada pengalaman-pengalaman mereka yang mengalaminya. Jadi kerana dia ada kaitan sangat di antara perasaan dan juga perbuatan dan juga kehasilan daripada perasaan dan perbuatan seorang hamba tadi yang diumpamakan oleh Imam Ghazali sebagaimana yang kita baru baca tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang akan mencampuri istrinya untuk menghadirkan di dalam hatinya keinginan untuk mendapatkan anak yang baik yang kelak akan dilahirkan, yaitu dengan memohon keinginan tersebut kepada Allah. Allahumma jannibu asyaitana wa jannib syaitana amma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhlah syaitan dari rezeki yang engkau berikan kepada kami. Ini gambaran penghayatan bagi seorang mengikut akan perkara-perkara yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita hendak beramal dalam satu-satu perbuatan, supaya penghayatan dan perasaan itu insya-Allah menghasilkan yang terbaik seperti mana yang disebutkan tadi, memohonkan anak yang baik, yang soleh untuk dilahirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dasar kebaikan terhadap roh yang diciptakannya, yaitu saat jatuhnya benih di tempat penanaman dengan kebaikan yang menguasai hati orang yang menanamnya. Nampak? Itu ada kaitan dengan keikhlasan, perasaan, penghayatan, niat yang baik ketika berniat melakukan sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan cahaya dengan cermin yang berhadapan dengan matahari atas bahagian benda-benda yang berhadapan dengan cermin tersebut. Jadi hendaklah kita orang-orang yang beriman apabila hendak melaksanakan solat ini, pastikan solat yang kita nak persembahkan itu datang daripada perasaan penuh ikhlas dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta melakukannya dengan penuh sempurna ingatannya supaya solat kita ini terhasil daripada percampuran yang kita sebutkan tadi, faktor-faktor lahiriah dan faktor-faktor batiniah. Jangan jaga satu bahagian saja. Jagalah dengan betul, kerana orang yang menjaga solat itu, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjaganya dengan menempatkan di surga Firdaus dan mereka akan kekal padanya. Sekarang kita akan memasuki pintu. Sekarang kita akan memasuki pintu yang agung
dari pengetahuan tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam mulk dan malakut. Kemudian setelah itu kembali pada rahsia syafaat di akhirat. Tujuan kami sekarang, kata Imam Ghazali, adalah menyebutkan amal-amal, bukan pengetahuan semata-mata. Kita diwajibkan mengetahui, maknanya mengetahui kaifiat solat, termasuk perkara-perkara yang diwajibkan sebelum solat, yakni mengetahui syarat-syarat sah solat. Kemudian kita diwajibkan mengetahui pula akan rukun-rukun dan perkara-perkara yang ada di dalam solat. Kemudian kita mesti ada pula menjaga daripada perkara yang mengurangkan dan boleh membatalkan solat. Yang keempat, kita menjaga hati supaya sentiasa tidak lalai, sentiasa khusyuk dan sentiasa hadir ketika kita melakukan solat. Itu adalah perkara yang sangat penting. Bukan saja pengetahuan, tetapi amalan-amalan. Maka kadang-kadang kita mengetahui saja amalan tidak betul. Ya, banyak daripada orang-orang awam yang tak mau belajar. Ya, kadang-kadang dia dengar saja orang solat, diikut saja. Tapi hakikat dia tidak tahu. Contohnya seperti kita kata takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan rukun bagi solat. Kita wajib melaksanakannya. Bagaimanakah melaksanakan takbiratul ihram? Kadang-kadang ada orang ingat takbiratul ihram itu angkat tangan saja, tanpa berlafaz apa-apa. Sedangkan takbiratul ihram itu iaitu mengucapkan kalimah Allahu Akbar dengan terang dan jelas serta dengar pada telinga sendiri. Kalau kita bukan imam. Kalau imam, bolehlah dikuatkan suaranya. Tetapi makmum yang lain, laki-laki perempuan, wajiblah berlafaz apabila dikatakan takbiratul ihram dengan menyebutkan Allahu Akbar. Jadi bukan angkat tangan, letak di dada kita, di antara dada dan pusat kita. Itu adalah sunat hay'ah. Ya. Tetapi yang jadi rukun yang wajib itu berlafaz. Banyak lagi di kampung, di pekan, di mana-mana. Kadang-kadang waktu kita berhimpun ramai-ramai di masjid ini, ketika melakukan solat sunat tarawih, ramai kita tengok kiri kanan ini. Kadang-kadang tak bunyi langsung. Tak bunyi langsung. Hanya nampak pergerakan tangan dari atas ke bawah. Kita mengaji bab solat ini, kita ada rukun-rukunnya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Jadi kita kena hati-hati dan supaya apabila kita ada pengetahuan, kita sempurna melaksanakannya dengan baik. Baik. Sesungguhnya kami telah memperkenalkan kepadamu sedikit rahsia kesucian zahir. Jadi Imam Ghazali kata, penekanan kepada solat ini bukan sekadar nak bagi tahu ilmu, tapi nak tekankan tentang cara-cara kita beramal dengan baik. Walau bagaimanapun, kesempatan Imam Ghazali kata dalam kitab ini, ya, Imam Ghazali cuba nak memperkenalkan kepada kita tentang sedikit rahsia kesucian zahir yang memberikan kesan kepada kesucian hati. Sebab Imam Ghazali kita tahu, ya, orang yang merupakan golongan ahli sufi, ya, yang bukan nak melaksanakan semata-mata, tetapi nak mengelokkan, nak melaksanakan dengan penuh ihsan. Ya, itu. Sebab maksud ihsan itu tekun dan ikhlas, bersungguh-sungguh pada melaksanakannya kerana Allah. Bila setelah bersuci, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala,
dan menyempurnakan wudu. Dan kita dah bersuci dah daripada segala najis dan kotoran. Dan kita pun masuklah mengambil wudu dengan sempurna. Kamu tidak menemui sesuatu berupa kebeningan hati sebagaimana yang telah kami huraikan. Maknanya kalau kita masuklah dengan niat yang baik kerana Allah dan kita telah bersuci kerana merendahkan diri dan juga kerana berniat untuk kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Besar, nescaya kita sempurnakan pula wudu kita satu persatu dengan membayangkan hikmah-hikmah daripada segala perbuatan-perbuatan kita tadi. Nescaya, kata Imam Ghazali, seorang itu akan mendapati kebeningan hati, dia akan mendapat ketenangan yang lebih yakin untuk bertemu dengan Allah, yakni di dalam solatnya. Maka ketahuilah bahawa kotoran yang bersemayam di hatimu berupa syahwat dan kesibukan dunia menyebabkan terganggunya kepekaan hati. Begitu juga apabila kita masuk telah bersuci elok, membasuhkan dan juga menyempurnakan wudu, sepatutnya hati kita di dalam itu yang berupa syahwat dan sibuk duk ingat dunia, dia boleh terberhenti sekejap. Ya, dia boleh terberhenti. Dan apabila terberhenti ini dengan amalan-amalan dalam persiapan nak solat, lebih-lebih lagi lah bila kita masuk dalam solat. Kerana apa? Kerana dalam solat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqimis solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Yang bermaksud ya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, ya, dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Sama ada perbuatan keji itu perbuatan keji yang berupa zahir maupun perbuatan batin, yakni menjaga syahwat, menjaga nafsu, menjaga cinta pada dunia dapat disekat dengan mendirikan solat yang sempurna. Dan Allah sebut sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar, yakni lebih besar faedah dan kesannya. Jadi penting dalam menjaga penyucian zahir sebelum kita solat supaya ada kaitan dengan menjaga akan kesempurnaan diri kita ketika kita solat, yang mana kesannya nanti akan menjauhkan diri kita daripada cinta dan syahwat kepada dunia dan terganggu akan segala hati-hati kita. Akibatnya, kata Imam Ghazali, ia tidak dapat merasakan kelembutan dari sesuatu yang samad dan halus. Maka apabila terganggu peka tumpuan hati kita, kerana apa? Kerana dibaluti dengan ketebalan cinta dunia, ingatan dunia, walaupun kita nak solat, penuh dalam fikiran ingatan. Takbir saja ingat lalu bab-bab urusan-urusan dunia. Maka itu tidak peka hati kita kepada solat. Maka akibatnya kita tidak akan merasai kelembutan dari sesuatu yang halus-halus. Kita tidak akan dapat merasai sesuatu sinar-sinar hidayat. Kita tidak akan dapat sesuatu kemanisan dari ibadat kita. Maka untuk mencapaikan sesuatu yang halus, yang seni, yang merupakan kesedapan di dalam ibadat itu, haruslah kita membersihkan sungguh-sungguh jiwa raga kita ketika kita nak melakukan solat. Kekuatan hati yang tertinggal hanya merasakan perkara-perkara yang jelas itu pun bila masih tertinggal. Oleh itu, sibukkanlah dirimu dengan menggilapkan dan menyucikan hatimu. Hal itu lebih baik bagimu
daripada segala sesuatu yang kamu usahakan. Jadi Imam Ghazali sebut, ya, dia sesuatu ini yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang sunat, tetapi dia mempunyai hikmah yang besar. Ya, dia mempunyai hikmah yang besar. Seperti dalam perintah wudu, walaupun dia wajib untuk kita laksanakan kerana nak solat, ya, dan wajib kita membersihkan segala kekotoran itu. Ia merupakan penapih ataupun filter, ya, membuangkan daripada perasaan-perasaan yang tidak elok yang mengikut kita, syahwat, ingatan dunia dan sebagainya, dengan penyucian yang zahir ini. Ya, begitu juga, ya, di dalam kata ulama-ulama kita, bila kita bersedia nak solat, sudah tentulah kita melakukan solat-solat qabliyah dahulu, misalnya kalau berkaitan dengan solat-solat fardu, yakni solat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum solat fardu. Ia merupakan filter untuk menafis segala ingatan hal-hal keduniaan daripada masuk kepada amalan-amalan solat fardu nanti. Apa semua tertapis di sini. Maka berapakah sudah ada penapis, berapa adakah filter-filter yang menahan kekotoran, yang menahan kesibukan pada hati dan pada badan kita untuk kita nak berdepan dengan Allah. Lakukan semua. Contohnya, kadang-kadang sebelum kita masuk solat, kita berjumpa orang itu, kita bertegur orang ini, berbagai ucapan, ketawa, gembira dan sebagainya. Tiba-tiba terus takbir tanpa ada penapisan di situ. Sudah tentu ini adalah payah kerana akibat daripada hubungan tadi, dia akan menjelma di dalam solat fardu kita dan mengganggu. Berbagai-bagai fikiran kita nak sambung cerita daripada gurau-gurauan kita dan sebagainya. Apakahlah adanya kita lakukan dahulu solat-solat sunat yang dapat menjadi penapis bagi kesibukan diri kita dan kesibukan hati kita dalam amalan solat nanti. Itulah perkara-perkara yang Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala nak sebutkan kepada kita. Nak jaga solat, jaga penyucian diri, yang mana penyucian diri ini berkait rapat dengan memberi kesan kepada penyucian hati, supaya apabila ada sudah penyucian hati, maka sembahyang itu akan datang dari dalam yang bersih, dari sifat ubudiyah yang merendah diri, dari semangat untuk mengagungkan Allah, daripada tekun dan peka hati menghadapinya dengan tanpa ada lalai dan juga ada gangguan-gangguan. Setakat itulah untuk huraian kita ini. Saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga nak mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang mendoakan kesembuhan bagi sakit saya ketika saya berada di negeri Sabah baru-baru ini. Uzurlah kurang lebih seminggu, dan alhamdulillah setelah sampai di Kedah, setelah masuk ke pusat-pusat rawatan, membuat rawatan dan pemulihan, akhirnya alhamdulillah saya nampak kembali sihat, dan insya-Allah dengan azam yang kukuh saya akan masuk ke Sabah pula pada 28 hari bulan April tahun ini untuk pergi meraya menyambut Aidilfitri bersama dengan masyarakat saudara baru dalam satu suasana masyarakat pagan yang masih ramai, masyarakat yang belum Islam, yang tidak ada agama. Yang kita harapkan daripada sambutan hari raya, daripada pelakuan perhimpunan-perhimpunan, bantuan-bantuan yang saya akan edarkan, dengan jamuan-jamuan yang saya akan insya-Allah sempurnakan kepada mereka menjelang hari raya. Saya dan isteri saya akan
berada di kampung ini, walaupun kampung ini tidak ada elektrik, tidak ada air, tidak ada jalan raya, tetapi kami diberikan kekuatan kepada Allah untuk bersama mereka supaya menarik lebih ramai lagi. Di samping kami nak tunjuk ajar bagaimana cara kita nak meraihkan hari kebesaran ini dengan penuh redha dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirni ma nasina wa zakkirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qurabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Apa maknanya Ustaz? Baik. Ha? Betul Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Husin. Masya Allah. Masya Allah. Ada di masjid ni dengan pengurusi Cikgu Husin. Masya Allah. Ya, salam semua tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada banyak kali. Ustaz ada di sini ya? Ada dah balik cikgu. Baru balik 4-5 hari lepas lah. Oh ya. Ya, sihat ah. Alhamdulillah sihat semua. Baguslah kalau boleh pagi-pagi ni pakat-pakat perhimpun di masjid ya. Boleh buat solat sunat-sunat, baca Quran dan sebagainya. InsyaAllah lah. Ya. Kami ramai ni ha. Ya Tuan Kuasa semua. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga diberkati ya. Dapat itu. Dan masjid boleh beriktikaf lagi tu. Allahu akbar. Assalamualaikum.